A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 32 suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kamu hampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji, fahisyah, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan. Taqrabu merujuk kepada mendekati, menghampiri. So semakin kita mendekati, kita perlu berjalan. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. So punya buruk benda ni, mendekatinya pun sudah ditegah dan dilarang. Sama arahannya kepada Nabi Adam, la taqrabah hadhihi syajarah, dan jangan dekati pokok ini. Di hujung Allah sebut tentang wasa asabila, seburuk-buruk jalan. Berkaitan jalan dengan taqrabu sangat dekat. Semakin kita mendekati, kita perlu berjalan. Dan di sepanjang perjalanan itu digambarkan oleh Allah dengan perkataan sa'a, buruk. Sa'a, buruk. Su ataupun sayyi'ah merujuk kepada bangkai ataupun mayat. Bangkai ataupun mayat. So gambarannya ialah kiri kanan jalan menuju zina ni benda yang busuk lagi memualkan. Dan ada lagi perkataan yang Allah gunakan untuk describe mendekati zina ni sebagai fahisyah. Fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah ni shameless. Fahisyah ni shameless. Apa-apa perbuatan yang menghilangkan rasa malu. Yang menghilangkan rasa malu. Itu yang berlaku kepada Nabi Adam dan Hawa. Matlamat syaitan menggoda mereka untuk makan buah dari pohon larangan itu supaya mereka punya pakaian terlucut, mendatangkan rasa aib dan malu. Mendatangkan rasa aib dan malu. Cuba kita tengok kanak-kanak. Kanak-kanak yang jiwanya tulus, murni. Dia ada rasa malu yang original. Dia ada rasa malu yang original. Kadang kita suka mengusik kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak lelaki yang baru berjumpa dengan lelaki handsome, perempuan cantik yang lain. Kanak-kanak lelaki jumpa dengan perempuan cantik, kanak-kanak perempuan jumpa dengan lelaki handsome. Cuba tengok dia punya gelagat. Malu-malu. Itu fitrah. Itu fitrah manusia. Jumpa dengan sesuatu yang cantik, berlawanan jantina, dia akan rasa malu. Dan fitrah itu yang hilang. Fitrah itu yang hilang. Syaitan cuba untuk menghapuskan fitrah itu dengan nak menanggap bahawa terlucutnya pakaian itu benda biasa. Tak ada apa yang perlu dimalukan. Itu usaha syaitan untuk memesongkan sejak dari zaman Nabi Adam sampailah kepada anak-anak Adam. Kerana bila tak ada rasa malu, maka proses untuk mendekati zina ni jadi mudah. Malu adalah benteng utama untuk menuju ke situ. Malu. Bayangkan kalau kita lihat WhatsApp dengan isteri, dengan suami orang lain itu sebagai mendekati zina. Kalaulah setiap individu tu ada rasa malu, aku malu lah, aku suami orang, takkan nak WhatsApp dengan cikgu ni. Kalau dia didahului dengan rasa malu, dia takkan jadi buat. Takkan jadi buat punya. So fahisyah dan sa'a, ulama tafsir
Ada yang melihat bahawa fahisyah ini sebahagian daripada sa'a. Sa'a tu benda yang lebih besar. Fahisyah ni sebahagian daripada sa'a. Benda yang perbuatan yang keji ini berada di bawah jalan yang jahat dan buruk. Dan kana dari dulu lagi tidak pernah berubah hukum ini. Mendekati zina dari dulu merupakan fahisyah. Kemudian ayat 32. Sebenarnya tentang zina ni kita sudah sangat maklum, sangat tahu apa dia punya akibat dan consequences dia. Cuma sebelum tu Allah sebut tentang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Bunuh anak kerana sempit, kerana miskin, kerana papa. So nak jaga anak, tak ada mata pencarian, maka antara jalannya ialah mereka pilih berzina, jadi pelacur. Dan ada satu part lagi manusia yang jadi pelacur bila dah mengandung, Allah bagi peringatan. Ayat 33. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan bunuh satu jiwa yang Allah haramkan illa bilhaq, kecuali kalau ada alasan. Bukan alasan. Kecuali illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Kecuali kalau balas bunuh, qisas. Kecuali dengan kebenaran. Sebab kalau kita kata kecuali kalau ada alasan, manusia ni suka beralasan. So dia boleh cipta 1001 alasan untuk menghalalkan apa yang dia nak buat. Itu jenis manusia kan. So lepas berzina, mengandung, bunuh bayi, tinggalkan bayi, Allah sudah bagi tahu jangan bunuh nyawa manusia. Kesalahanmu adalah atas tanggungjawabmu. Tapi manusia ini, baby ini, bayi ini tidak pun bersalah. Nah, baby ini tidak pun bersalah. Jangan bunuh dia. Wa man qutila mazluma. Siapa yang dibunuh secara zalim. Siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Maka kami akan jadikan bagi pelindung dia sultana, berkuasa. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami jadikan wali dia, pelindung dia atau waris dia, sultana, kuasa untuk bunuh balik. Fala yusrif fil qatl. Namun kepada wali yang diberi kuasa ini, kepada waris yang diberi kuasa ini, fala yusrif fil qatl, jangan melampau dalam nak tuntut bela tu, nak bunuh balik tu. Innahu kana mansura. Kerana anda dapat support dari Allah sepenuhnya. Kerana anda dapat support, full support, mansura, dibantu sepenuh-penuhnya. So kalau baby itu dibunuh, siapa wali baby tu? Siapa wali baby tu? Ingat lagi tak surah-surah yang dekat hujung? Surah Takwir. Wa idzan nufus zuwijat, bila ruh jiwa disatukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bila anak kecil ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kamu dibunuh?
Allah mengambil tempat jadi wali kepada baby-baby ni. Di sini. Kalau baby itu dibunuh oleh mak bapak dia, Allah ambil tempat. Dan di sini Allah akan tanya, atas dosa apa engkau dibunuh? Atas dosa apa engkau dibunuh? So, fala yusri fil qatl, jangan melampau dalam membunuh. Melampau dengan maksud macam mana? Sebelum dibunuh, kita seksa dulu. Kan, dia tak terus bunuh. Kalau dekat Saudi tu dipenggal sada leher, nak cepat proses pembunuhan tu. Ialah bila kita dah geram dikuasai rasa marah, kita pula diberi kuasa untuk balas balik, maka kita ada tendensi untuk menyeksa. Kita ada kecenderungan untuk menyeksa. Sebab kita terkenang-kenang bagaimana dia buat arwah dulu kan. Katalah dia bunuh potong 18. Kita pun nak balas potong 18. Tak. Jangan melampau dalam membunuh. Katalah bapak kita dibunuh. Potong 18, disimen pula masuk dalam tong. Kita anak, kita nak balas macam mana? Takkan penggal je. Cepat sangat dia mati. Sekurang-kurangnya ambil pisau jilid tu kan. Pisau jilid, letak dekat bahu, dari bahu kelar sampai ke hujung. Kerana ada 5 jari, ada 5 lah kelaran. Kanan dan kiri. Lepas tu ambil 5 purut. Perahkan. Baru dirasa sikit-sikit. Dah 5 purut, tabur dengan gula. Ambil kerengga. Baru dirasa. Itu tu apa yang manusia pernah gambarkan nak menyiksa. Bayangkan siksaan dalam neraka. Konsisten dan berpanjangan. Konsisten dan berpanjangan. Tapi Allah kata fala yusrif fil qatl. Jangan melampau. Jangan melampau dalam balas bunuh. So, zina diapit dengan 2 pembunuhan. Zina diapit dengan 2 pembunuhan. Kenapa macam tu? Di atas pembunuhan fizikal, di bawah pembunuhan fizikal. Selalunya, bila benda-benda yang diapit ni, dia menjadi lebih besar, lebih berat. Rupanya zina, dia bukan bunuh fizikal. Menghampiri zina, dia membunuh fitrah. Dia membunuh cahaya. Dia membunuh nur. Membunuh jiwa kita. Membunuh kemanusiaan. Dan itu lebih besar. Sebab orang yang tiada manusiawi, dia dah tak ada benteng malu ni, tak ada. Benteng rasa bersalah ni tak ada. Malu akan timbulkan banyak rasa-rasa kan. Segan, apa lagi? Rasa bersalah, rasa menyesal. Tapi bila dia sudah pun mendekati dan sudah pun melaksanakan zina, kali pertama ia mungkin rasa tu masih menebal. Tapi kalau dia dah buat berkali-kali, dia dah tak rasa apa, imun. So dia membunuh manusiawi. Dia bunuh manusia dalam diri dia. Dia tak rasa apa. Itu bahayanya. Maka dia menanggap semua orang, kalau dia lelaki, dia menanggap wanita
sama. Tidak menghormati. Dia tak ada batas. Sebab hilang dah. Hilang. Apa yang dalam diri ni hilang. Kalau dia wanita, lagilah. Setakat buka baju depan publik tu tak ada masalah. Sebab manusiawi dia tu hilang. Nur dia tu hilang. Dan perhatikan dalam surah Nur, keperluan untuk menunduk pandangan, jaga perhiasan, tujuannya supaya cahaya dalam diri kekal hidup, tidak malap. Awal surah Nur tentang tuduhan zina. Tuduhan zina. Semuanya supaya protected. Allah nak protect cahaya dalam diri itu. So, mendekati zina sebenarnya membunuh cahaya itu. Membunuh cahaya itu. Kemudian, wala taqrabu. Lagi sekali, Allah menggunakan pendekatan yang serupa. Jangan dekati. Malal yatim. Harta anak yatim. So, ini menunjukkan how serious it is. Betapa seriusnya harta anak yatim ini. Sehingga Allah kata, jangan dekati. Apa maksud jangan dekati harta anak yatim? Jangan pernah sentuh, jangan pernah usik, jangan pernah tergambar, terbayang nak makan harta anak yatim. Kan cerita yang tersohor tentang harta anak yatim ni ialah dua orang Nabi pergi bangunkan, seorang Nabi pergi bangunkan tembok yang nak runtuh. Kerana di bawahnya ada harta milik dua orang anak yatim. Sampai macam tu sekali. Allah utus Nabi untuk jaga, untuk pelihara. Dan semalam ke 2 hari lepas, saya dapat soalan. Ustaz, boleh tak kita sembelih lembu untuk jadikan kenduri arwah? Lembu tu milik si mati. Boleh tak kita sembelih lembu untuk kenduri arwah? Lembu tu milik si mati. Saya cakap dengan dia, kalau dah lembu tu milik si mati, itulah harta warisan. Dan dalam lembu tu adanya harta bagi anak yatim. So, sebab tu ada pihak yang bermati-matian cuba untuk halang. Sudah-sudahlah kenduri tahlil 100 hari, 7 hari, 10 hari. Sebab khuatir terguna harta si mati yang di dalamnya ada malal yatim, ada harta anak yatim. Kalau nak buat juga, tolong jangan beratkan kepada keluarga si mati. Orang kampung yang buat untuk keluarga ni. Pihak masjid yang buat, surau yang buat, yang bagi makan. Bukan ambil daripada harta si mati. Takut termakan harta anak yatim. Wala taqrabu, jangan dekati. Yelah, masih nak merujuk kes arwah abang. Sampai keretanya pun dilelong, dijual pada orang lain. Apa adik-beradik dia tak takut ke termakan harta anak yatim? La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Maksud taqrabu bukan sahaja makan, menguruskan. Dan jika pengurusan itu diuruskan untuk mencapai benda yang lebih baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Allati hiya ahsan, yang lebih baik.
hatta yablugha asyuddah, sehingga benar-benar matang. Sehingga budak anak yatim itu benar-benar boleh menguruskan duit dia sendiri. Tadi tentang zina, kemudian dapat anak zina. Anak zina jangan dibunuh. So kemudian Allah tarik perhatian kita tentang anak. Harta anak yatim yang tak ada mak, tak ada bapa. Uruskanlah harta itu dengan sangat baik. Uruskan harta itu dengan cara yang baik. Wa aufu bil ahdi. Dan sempurnakan janji. Terutamanya janji untuk jaga harta anak yatim. Sempurnakan janji. Innal ahda kana mas'ula. Sebab janji itu kamu akan ditanya. Dan janji di sini ni, kan katalah kita, kematian suami, siapa yang nguruskan harta anak kita? Kita lah. Anak kita tu anak yatim. Kalau suami, siapa yang nguruskan harta untuk anak kita? Kita lah. So dalam pada kita menguruskan harta anak-anak ni, kan sangat bahaya kalau kita termakan untuk kegunaan kita. Namun Allah kata illa billati hiya ahsan. Boleh uruskan. Ambil upah. Dan sebab janji untuk menguruskan harta anak yatim ni, dia bukan bertulis. Ada anak mak buat perjanjian dengan anak, bapa buat perjanjian dengan anak bila mak dia meninggal. Dan Allah kata innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan ditanya. Walhal basically bapa yang jaga, yang tolong jaga harta anak yang diwarisi dari mak dia. Bapa tak pernah buat aku janji pada anak pun. Tapi Allah ambil kira itu sebagai janji. Bayangkan kita tak pernah berjanji secara fizikali dengan anak, Allah ambil kira itu janji. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Dan dimensi lain bila Allah kata wa aufu bil ahdi, sempurnakan janji dengan Allah dan manusia. Kerana setiap janji itu akan ditanya. Apa pun janji. Okay, saya janji saya pergi nanti ke duri kahwin tu. Saya baru dapat jemputan daripada Kak Syida. Janji nak datang. Tu kalau tak disempurnakan, Allah akan tanya, innal ahda kana mas'ula. Janji tu automatically lah dia terjadi bila berlaku sesuatu kan, tapi bukan ke janji tu macam bukankah itu amanah kan, itu kan bertanggungjawab kan. Betul. Dikira sebagai janji dengan Allah ya. Subhanallah, soalnya anak tu kan amanah kita. Tu dikira sebagai janji lah tu. Kita yang dapat amanah. So kita kena selesaikan amanah tu. Wa'ufu bil ahdi, itu janji kita dengan Allah, innal ahda kana mas'ula. So tadi wala taqrabu, 2 kali berturut-turut. Basically 2 kali jangan dekati. Satu dekati harta, satu dekati zina, dan satu lagi tentang harta. Kemudian Allah sebut tentang wa'aufu, sempurnakan. So dalam speaking of sempurnakan wa'aufu, selain daripada janji yang perlu disempurnakan, sempurnakan juga timbangan. Selain daripada janji yang perlu disempurnakan,
sempurnakan juga timbangan. Kalau janji itu gambarannya sebagai benda yang abstrak, tak terlihat, timbangan dapat dilihat. Macam tadi, bunuh, dia ada bunuh fizikal yang dapat dilihat dan dia ada membunuh spiritual, kemanusiaan, manusiawi itu yang tak dapat dilihat. Kalau dekati zina, perbuatan berzina dan apa-apa saja perkara yang mendekatinya itu boleh dilihat. Kan bermula dengan terjumpa dekat bus stand, kenyit mata bertukar nombor. Kan benda nampak tu. Kemudian mula WhatsApp, bertukar IG. Kemudian mula pertemuan pertama berjanji. Jumpa kat mana? Oh, dah janjikan nak jumpa. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Guna pula ayat Quran nak menghalalkan benda tu. So jumpa, dating, tengok mat kilau, konon-konon semangat Melayu. Akhirnya terjebak. Tadi mendekati benda yang fizikal, zina, kemudian di bawah mendekati harta. Harta basically fizikal, tapi harta anak yatim dia tidak tergambar secara fizikal. Duit tu sama sahaja. Tapi spiritnya itu harta anak yatim. Dekat duit tak tertulis ini harta anak yatim, tak. So Allah seimbangkan keperluan melihat secara realiti, fizikal dan spiritual. Wa auful kaila idza kiltum. Sempurnakan timbangan, kail, sempurnakan sukatan. Idza kiltum, tatkala kamu menyukat. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Sempurnakan sukatan dan timbangan dengan adil. Bil qistasil mustaqim, dengan cara yang lurus. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Itulah benda yang paling baik. Zalika khair. Dan kita tahu dah perbandingan khair dan ahsan kan? Khair dan hasanah. Dekat mana? Surah Nahl. Surah sebelum. Allah tuju khair tu khair tu merujuk kepada Quran yang diturunkan. Hasanah adalah balasan di dunia. Balasan di dunia. Kenapa tiba-tiba masuk kepada ruang lingkup bisnes? Kan tadi di atas nak menguruskan harta anak yatim. Cara nak menguruskan apa? Mungkin dilaburkan. Pelaburan di mana? Bisnes, komoditi, dan banyak lagi instrumen-instrumen pelaburan yang lain. Lalu Allah suruh ukur, sukat, kail dan wazan. Dia macam dalam surah Mutaffifin kan. Alladzina idza talu aw wazanu. Apa? Surah Mutaffifin. Mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kal dan wazan. Kal untuk timbangan yang ringan, wazan untuk timbangan yang berat. Tak, kal untuk timbangan yang berat, wazan ni untuk timbangan yang ringan. Kalau kita nak timbang emas, kita guna wazan. Ke terbalik? Nak timbang emas, kita guna
Betul. Nak guna timbang emas kita guna wazan. Nak timbang beras kita guna kal. So dia ada dua bentuk timbangan. Satu timbangan benda yang berat dan satu lagi untuk timbangan yang ringan. Dan baru-baru ni kita korban nak timbang lembu tu, tu kena guna kal. Sebab dia punya penimbang tu bermula daripada 1 kilo. 0 ke 1 kilo. Kalau guna penimbang yang sama untuk timbang emas, tak bergerak tu timbangannya tu. Sebab nilai emas ni dia guna gram. So sampai ke titik perpuluhan, Allah nak kita sempurnakan sukatan dan timbangan. Zalika khair wa ahsanu ta'wila. Dan itulah yang baik dan sebaik-baik takwil kesudahan. So kalau nak menimbang, mengukur dan menyukat ni, dia perlu ada kemahiran. Kan? Saat tadi harta anak yatim, bila dilaburkan, dia perlu ada kemahiran. Sebab nanti orang nak tahu detail. Nak dia report, present report dia, terutamanya kepada anak yatim itu sendiri. Maka Allah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kau tak ada pengetahuan mengenainya. Nak laburkan harta, kita tak tahu apa-apa. Tak ada latar belakang tentang pelaburan. Kita main ikut je. Allah kata jangan ikut apa yang kamu tak tahu. Tak ada pengetahuan tentangnya. Terutamanya berkaitan dengan instrumen-instrumen dan alatan-alatan ni. Dan daripada ayat yang macam ni lah, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim ini, para ilmuwan Islam, terutamanya saintis-saintis Islam terdahulu, mereka berusaha untuk hasilkan bentuk-bentuk timbangan. Yang kita tahu, alat untuk menimbang ni nak menimbang apa? Beras, gandum. Ada bentuk ukuran yang lain yang kita tak tahu. Sangat banyak. Mengukur suhu. Kan? Ukur taburan hujan. Ukur laju angin. Semua bentuk alat-alat ukur dihasilkan oleh saintis-saintis Islam. Sehingga mereka boleh hasilkan cara untuk mengukur koordinat bumi sehingga pada titik perpuluhan yang terhampir. Setelah terciptanya GPS, bila cek balik cara ulama silam mengukur koordinat bumi, tepat. Tamadun Barat terpaksa bina satelit untuk ukur koordinat bumi melalui teknologi GPS. Tapi ulama terdahulu, dia sudah pun ada alat yang boleh mengukur koordinat bumi dengan tepat. Hanya dengan bermotivasikan ayat semacam ini. Sempurnakan sukatan apabila kamu menyukat. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Dahsyat. Mereka benar-benar nak menghidupkan ayat itu. So banyak benda yang kita boleh ukur dan sukat. Dan semua itu perlu kepada pengetahuan. Kerana Allah kata la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kamu tak tahu. Dan ini antara keperluan-keperluan persediaan manusia-manusia yang layak nama dia diabadikan dalam proses membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kita tengok dekat Palestin, berapa ramai PhD holders
Mereka bersungguh-sungguh nakkan ilmu. Sungguh-sungguh belajar. Itu yang dia boleh serang balas balik Hamas, boleh serang balas balik Israel. Sehingga mereka punya teknologi, apa nama, Iron Curtain, tumpas. Walau mungkin dalam 20-30 serangan, 1-2 roket berjaya untuk penetrate pertahanan yang dibangga-banggakan oleh Israel. Semua tu dapat terhasil daripada apa? Ilmu. Dan mereka didn't simply ikut-ikut. Ada teknologi ni ikut. Tak. Mereka bina sendiri. Mereka benar hidup dengan ayat-ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikut apa yang kau tak ada pengetahuan mengenainya. Berbeza dengan kita dan netizen Malaysia. Sebut pasal Bon Odori. Semua nak ikut Bon Odori. Tak latar belakangnya apa pun tak tahu, ikut aja. Naksabandi, ikut. Hanya kerana Maulana tu pakai serban dia besar. Ini ulama besar lah ni. Ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita lebih suka ikut tanpa kita menilai dengan dalam. Tengok bagaimana setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan setiap satu. Kan macam mana orang boleh berzina tu? Ikut aja, ikut apa yang nafsu dia nak. Ikut. Dia boleh teragak nak bunuh anak dia sebab takut kepapaan. Hanya kerana perasaan takut kepapaan, dia sanggup bunuh anak dia. Ikut perasaan. Bila dah berzina mengandung, ikut. Bunuh bayi. Ikut apa yang iblis, syaitan ni bisikkan. Ikut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah kata jangan ikut apa yang kau tidak ada pengetahuan mengenainya. Begitu. Aduh, Ustaz Jakim cakap ni. Tak kita ulang aja. Saya dengar pun dari orang lain. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan rasa hati, wal fuada, dan hati yang kuat. Fuad ni dia bukan macam qalb. Qalb tu hati yang berbolak-balik, tak firm. Fuad ni hati yang dah firm. Hati yang sudah berazam. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu. As-sam'a singular, basara singular, fuad singular. So setiap satu akan ditanya. Ulaika kana anhu mas'ula. Dan disoal tu sama macam janji tadi. Juga disoal. Innal ahda kana mas'ula, ulaika kana anhu mas'ula. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, lihat, setelah dengar, kita lihat dan kita buat keputusan. Fuad, hati yang sudah firm dengan keputusan. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua, setiap anggota itu akan disoal, akan ditanya. Kenapa tak masuk sekali dengan anggota mulut dan lidah?
Kan, kenapa tak masuk sekali anggota mulut dan lidah? Mulut dan lidah bukan anggota primer. Dia sekunder. Tak, nanti pun dekat akhirat dia kan di zip mulut-mulut. Dia bukan anggota primer, dia sekunder. Primer ni maksudnya apa? Benda pertama yang dapat. Maklumat tu dia dapat daripada mana? Oh, daripada telinga. Maklumat dapat dari mana? Daripada mata. Dan basar pula mata hati. Dia bukan sahaja memandang kosong, tapi memandang penuh dengan keinginan. Bukankah dia menggunakan telinga, mata dan hati untuk takrabu tadi? Telinga, mata dan hati digunakan dalam proses takrabu. Mulut ni hasil je. Dia dah puas, alhamdulillah, tu baru mulut berfungsi. Atau tak dapat, cilaka tak dapat pula aku, tu baru mulut berfungsi, sekunder. Sebelum tu yang dapat dulu maklumat, telinga, mata dan fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan perkataan kullu ulaika, kullu semua, ulaika juga semua. Allah nak bagi tahu takkan ada yang terlepas. Kana anhu mas'ula, kana fi'il madhi, tiada satu pun terlepas daripada ditanya sejak awal dia dapat anggota-anggota ni. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. So tak ada satu pun yang bakal terlepas. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan hentak-hentak kaki. Berlagak sombong. Berlagak sombong. Kenapa tiba-tiba sombong ni? Kenapa tiba-tiba sombong? Apa kaitan dengan ayat di atas? Orang sombong, dia tak nak terima pendapat orang lain. Kan di atas Allah sebut, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikut apa yang kau tak tahu. Orang sombong, dia tak akan merendah diri untuk ikut orang lain punya pendapat. Walaupun orang tu tahu. Kan CEO yang sombong, dia tak nak dengar apa engineer dia kata. Walaupun engineer dia yang buat kerja, yang ada ilmu tentang construction tu. Tapi sebab dia CEO, tak, ini keputusan aku. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dengan hentak kaki, dengan berlagak sombong. Maraha. Innaka lan takhriqal arda. Engkau tidak akan menembusi bumi. Bumi tak merekah kalau engkau berjalan. Gambaran yang Allah bagi. Kau berjalan, orang sombong kan dia apa, ada gaya jalan dia tu. Kalau pakai tumit, kasut tumit, dibunyi-bunyikan tumitnya tu. Allah kata engkau bunyi macam mana pun bumi tu tak merekah. Walan tablughal jibala tula. Orang sombong ni rasa diri dia tinggi. Tinggi macam mana pun kau rasa, engkau tak melebihi tinggi gunung. Semua tu Allah reflect kepada manusia
yang sombong. Kejap. Sombong dekat hujung, kita mulakan nasihat ini, peraturan ini dengan jadi hamba kepada Allah. Nasihat ini dimulakan dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jangan sembah selain Allah, jangan jadi hamba kepada selain Allah. Kan? So hamba yang baik akan buat baik kepada mak bapak. Lawan bagi hamba apa? Dia rasa dia tuan. Dia rasa dia besar. Dan dia jadi sombong. So orang yang sombong tak nak ikut peraturan Tuhan, dia akan mudah-mudah untuk dekati zina. Bunuh orang semahunya. Dekati harta anak yatim. Ikut kemahuan dia saja. Kalau nak menimbang ikut dia lah. Dia kata, ini barang aku. Suka aku nak timbang macam mana? Nak ukur menukat. Cuba kaitkan semua apa yang di atas tu dengan sombong. Kan? La taj'al yadaka maghlulah. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di leher. Tak nak bagi orang. Saya rasa ini harta aku. Aku tak nak bagi. Semua itu terkait dengan sombong. Kan berkawan pula dengan syaitan kerana pembaziran. Dan siapa yang boleh detect perilaku sombong ni? Keluarga terdekat. Kawan-kawan terdekat. Aku tengok engkau lepas dapat jawatan ni. Jawatan imam masjid negara. Lain aku tengok. Dah tak mesra macam dulu. Hidung makin tinggi. Kan orang yang terdekat. Wa'ati zal qurba. Zal qurba tu. Orang yang terdekat. Lain dah. Tentang jadi imam dah tak makan dan nasihat. Allah kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Semua tu terkait dengan yang di atas. Dan orang yang sombong dia tak peduli kesengsaraan orang lain. Dia tak peduli pasal Palestin. Sebab bagi dia itu lantak dia orang lah. Yang penting aku hidup. Aku selesa dengan zon selesa aku ni. Kullu zalika. Kullu. Setiap. Zalika. Tadi Allah kata kullu ulaika. Ulaika ni semua. Zalika itu. Kullu zalika. Setiap satu perintah itu. Start daripada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setiap satu perintah itu. Kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Barang siapa yang menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhan. Membazir dibenci Tuhan, mendekati zina dibenci Tuhan, mendekati tahu bukan berzina, mendekati itu dibenci Tuhan, mendekati harta anak yatim dibenci Tuhan, ikut kepala sendiri tak nak dengar nasihat orang lain dibenci Tuhan. Semua itu dibenci Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, kita melaung, jom kita bebaskan Palestin. Dan orang yang bercakap itu sedang dalam ruang lingkup dibenci Tuhan. Kita tidak 100% terlepas dari benda ni kan. Bermakna bermula pada ayat 23 lah Ustaz ya. Perintah Allah untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa tu. Bermula dari situ ya Ustaz. Ya betul. Dan kita belum 100% dapat laksanakan.
So Allah kata orang yang tak dapat laksanakan lagi, dia dibenci. So apa status permintaan permohonan kita dalam keadaan kita sedang dibenci? Tapi bila kita belajar fikah, itu baru benci belum haram. Itu baru makruh belum haram. Makruh ni benci. Kita nak ke hidup dalam keadaan dibenci? Dan bila kita tengok balik setiap satu tu, berat semuanya. Itulah orang, insan, the chosen one, insan-insan terpilih yang boleh membebaskan secara langsung Palestin ni. Dia bukan sembarangan orang. Sekurang-kurangnya kita ada usaha ke arah tu. Adalah nama dia terselitkan dekat ujung-ujung Nazri yang dekat situ. Kan dia macam kita lepas tengok Mat Kilau, kan dekat ujung tu ada end credit. Selalu yang orang tumpu, siapa pelakon utama? Teraju utama. Kemudian siapa lagi pelakon pembantu? Kita mungkin nak nama kita tu dekat cameraman. Ataupun orang yang pegang lampu. Dekat situ. Aku pun ada lah kat situ yang tukang pegang lampu. Scene terakhir, Nazri. Kita nak sekurang-kurangnya nama kita terpatri. Orang-orang yang pernah berjasa membantu proses pembebasan Masjid Al-Aqsa. Orang yang ada ciri-ciri ini, dia nama teratas. Dia tidak sombong, berjaga-jaga, berhati-hati tentang zina, tentang harta, tentang nyawa orang lain, mak bapaknya terutamanya, membazirnya. Dia cuba untuk hidup bukan dalam persekitaran sedang dibenci. Sedang dibenci. Kita rasa susah kalau kita rasa benda tu kita kena buat. Kita rasa susah kalau kita rasa benda tu kita kena buat. Saya bawa contoh surah yang lain. Surah Hajj. Surah Hajj, kita nak tengok ayat yang paling akhir. Ayat 78. Surah Hajj ayat 78. Allah kata wajahidu fillah. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah kamu fillah, demi Allah, kerana Allah, fillah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benar jihad. Bila Allah kata haqqa jihadi, Allah nak level kita jihad itu ikut piawaian Allah. Ikut standard Allah. Sekarang saya nak tanya. Bila kita solat, adakah kita solat dengan standard khusyuk yang Allah nak? Tak sampai, kan? Tak sampai. Okey, itu solat. Ya? Waalaikumsalam. Boleh. Okey. Kalau kita berzikir, kan, sebut nama Allah, adakah level of ingatan kita tu ikut piawai standard yang Allah nak? So basically apa yang kita pernah buat untuk agama ni ikut standard yang Allah nak? Tak ada. Tapi itu yang Allah nak, wajahidu fillahi
Haqqa jihadi. Berjihadlah kamu pada jalan Allah ikut standard yang Allah nak. Nah. Ui, tak tercapai. Malah Allah kata, huwa jitabakum. Dia dah pilih engkau. Dia dah pilih engkau untuk jalan ini. Huwa jitabakum. Dia yang memilihmu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kemudian Allah kata apa? Kami tidak jadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam agama ni. Allah kata benda tu tak berat. Allah kata benda tu tak berat. Kami tak jadikan berat pun. Tapi Allah kata ikut standard dia. Dan kemudian Allah kata tak berat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tak berat. Dan level tak berat tu Allah kata apa? Millata abikum Ibrahim. Gaya hidup bapa kamu Ibrahim. Level tak berat tu macam yang Nabi Ibrahim pernah tempuhi. Sembelih anak. Tinggalkan anak bini di Lotus. Tesco. Padang Pasir. Pergi berdakwah. Dihalau keluarga. Dan Allah kata tak. Tidak berat. Apa maksud dia ni? Ayat tu semua tu ayat yang mustahil untuk kita buat, terutamanya millata abikum Ibrahim. Apa maksud dia? Allah kata huwa sammakumul muslimin. Aku yang menamakan kamu sebagai orang yang berserah diri. Nabi Ibrahim, kalau dia bergantung kepada daya dan usaha dia, solely bergantung dengan itu, dia tak akan berjaya. Dia bergantung dengan Allah. Dia bertawakal pada Allah. Dapat arahan, pengharapan, pergantungannya pada Allah. So kita baca tadi peraturan-peraturan, kan kriteria yang Allah nak, kita boleh capai hanya dengan usaha dan pergantungan pada Allah. Kita usahakan, selebihnya kita minta bantuan Allah. Ya Allah, bantulah aku. Bantu aku untuk bebas daripada membazir ni. So, kalau kita duk fikir, macam mana aku kena buat? Macam mana aku kena buat? Kita memang tak mampu. Sebab kemampuan kita sangat terbatas. Dan Allah nak kita kembali pada dia. Minta dia bantu. Kan Allah kata, kan tadi Allah sebut tentang apa? Wali tu wali. Kan? Faqad ja'alna liwalihi sultana. Kami jadikan bagi wali dia berkuasa. So kalau Allah mampu, Allah boleh jadikan wali, waris kepada yang dibunuh ni ada kuasa. Takkanlah bila kita jadikan Allah sebagai wali, Allah tak jadikan kita berkuasa untuk laksanakan perintah ni. Tinggal lagi usaha kita, kesungguhan kita untuk perkukuhkan kebergantungan, ingatan, tawakal, mewakilkan Allah dalam perkara yang kita nak buat. Sebut tentang tawakal, kita boleh belajar daripada Zulkarnain. Daripada proses pembelajaran Nabi Musa. Daripada tawakalnya Ashabul Kahfi. Cerita selepas ini. Itu tentang tawakal. Mewakilkan Allah dalam urusan. Diorang dah berusaha berlarikan diri ke gua. Sepanjang perjalanan mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah.
Beri kami daripada sisimu rahmah, bantuan yang special. Wahai lana min amrina rasyada. Dan pandu kami dalam setiap urusan-urusan agama kami. Itu doa yang diungkap, doa yang diucap. Dia benar-benar minta panduan dari Allah. So, kalau kita hanya bergantung pada kemampuan, ability kita as manusia, tak mampu. Tak mampu. So, surah sebelum tentang bersyukur, surah ini untuk convert syukur tu, kekuatan hati, digemblengkan sekali dengan kemampuan fizikal. Barulah jadi manusia yang hebat, yang kuat. Semua kan tadi tentang fizikal, dan ada juga arahan-arahan tentang spiritual. So sebelumnya surah An-Nahl, surah tentang kita jadi hamba yang bersyukur, melihat dengan dalam ciptaan Allah. Bila lihat dengan dalam ciptaan Allah, mengakui bahawa Allah sangat berkuasa, mencipta segalanya. Sebagai contoh perut tu kan, perut. Ada 3 perut. Lalu kita rasa, aku punya ilmu memang tak tercapai. Bagaimana Allah menerangkan ni. Dan sekarang bila sampai kepada standard kriteria yang Allah nak, pembebas kota suci ini, maka tak dapat tidak. Kita kena gabungkan kemampuan fizikal, kekuatan hati untuk jadi hamba Allah yang sentiasa berserah. Itu formula dia. Itu formulanya. Ustaz, bila berkaitan dengan hati ni, sesuatu yang memang susah lah kita nak buat, Ustaz, kan? Betul. Kalau fizikal tu kita boleh lah, insyaAllah mungkin kita ada kekuatan. Tapi buat hati tu, bisikan harus syaitan tu sentiasa bisikan. Satunya, macam saya cakap lah, kita minta bantuan Allah kan, asal sosial kita, tawakal kita kan. Tapi, ialah banyak bab yang fail lah, Ustaz. Macam mana nak jadikan kita ni salah seorang yang bantu pada terbebasnya batu maqdis tu kan. Doa pun belum tentu sampai lagi. Allahu Akbar. Betul-betul mengetuk hati. Dia perjuangan hati ni panjang dan berliku. Panjang dan berliku. Ada orang yang beri tumpuan kepada perjuangan hati. Dan dia punya ujian bukan sedikit. Ujiannya itu bukan sedikit. Dan tidak sedikit juga orang yang gagal. Cuba tengok ajaran-ajaran sesat. Millah Ibrahim dan sekarang Hadi Minallah. Hadi Minallah. Kan diorang berjuang untuk bersihkan hati asalnya. Tapi kerana godaan dari syaitan, kan bisikan daripada syaitan tu kuat. Dan dia tak dapat guru yang mursyid. Akhirnya tersasar jauh. Itu tentang hati tu. Dan banyak je yang tarekat-tarekat tasawuf yang mengalami kejadian yang serupa. Kalau dulu ada Qadariyah, Jabariyah, mereka punya perbincangan adalah tentang falsafah. Tentang betul ke Allah bagi kita kebebasan atau kita ni sebagai buah catur saja tanpa kebebasan? Dia bincangkan tentang Allah dan ketuhanan. So bagi kita, tak ada salahnya. Tapi rupanya dia ada garis halus yang mengakibatkan orang tu akan tergelincir, terpesong dan banyak lagi ter yang lain. So bila berkaitan dengan hati, perjalanan spiritual ni, kita tak dapat tidak kena dapatkan guide. Kena dapatkan panduan dari Allah.
kena dapatkan guru yang mursyid. Bila berkaitan dengan tasawuf ni, dia perjalanan yang berlikulah. Kemudian Allah kata zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Perintah-perintah itu adalah sebahagian dari hikmah yang telah diwahyukan kepadamu. Cuba tengok mana-mana perlembagaan negara seluruh dunia. Ada tak panduan macam ni? Kriteria nak jadi rakyat Malaysia. Lahir di sini, boleh bertutur, boleh berbudaya dan berbahasa, pakai pakaian orang Melayu. Bayangkan kalau Allah kata kriteria ni untuk manusia yang boleh masuk syurga. Atau kriteria nak masuk UIA. Kena lulus BM. Yang ni kena kredit, yang ni kena kredit. Kita cuba untuk penuhi kriteria tu. Sekarang Allah bagi tahu zalika mimma auha ilaika rabbuk minal hikmah. Perintah itu adalah sebahagian daripada hikmah, daripada kebijaksanaan Allah yang kami wahyukan kepadamu. Ini kriteria seorang manusia. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah tutup ayat ini dengan jangan jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Ini kali kedua ayat ini diulang. Kali pertama di awal surah ni kan. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ayat berapa? 22 Ustaz. 22. Macam mana bunyinya? Wala taj'al. Tak ada wala. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'adu madmum Wataq'adu mad'umam madhura. makhzula. Okey. Ayat 22. Ayat 22 dia ada sebab dan akibat. Jangan jadikan Allah, jangan jadikan selain Allah Tuhan yang lain. Fa ni akibatnya. Maka taq'uda madmuman makhzula. Engkau akan tercela dan kecewa. Kau jadikan Allah, engkau jadikan Tuhan lain selain Allah, kau bergantung kepada benda lain, engkau akan kecewa dan tercela. Selepas fa tu akibatnya. So sama juga macam ayat 39. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan jadikan dan jangan jadikan bersama Allah sembahan atau Tuhan yang lain. Fa tulqa, kamu akan dicampak fi jahannam, dalam neraka jahannam, malumam madhura, dalam keadaan tercela dan tersingkir. Peraturan tadi yang ada ke atas tu, adakah Allah sebut tentang kalau kau buat macam ni kau masuk neraka, kalau kau buat macam ni kau diazab? Tak ada. Allah cuma bagi peraturan. Dan kita pula tadi punya perbincangan ialah, oi macam mana nak buat ustaz, kalau saya tak mampu ustaz. Allah ingatkan, jangan bergantung pada yang lain selain Allah. Jika tidak, confirm kau tak boleh buat dan kau dicampak ke dalam jahannam. Jangan bergantung pada selain Allah. Jangan bergantung, jangan bertawakal pada dirimu. Nah, sebut tentang bertawakal pada dirimu itu adalah nasihat Hasan Al-Banna kepada seorang lelaki. Dia ni pemuda. Dan dia ni sangat nak masuk tentera.
nak masuk tentera. Lalu dia jumpa dengan Imam Hasan Al-Banna minta nasihat. Kata tolong bagi aku nasihat sebab aku nak interview masuk tentera. Bila? Besok. Tapi dia kata aku nak interview masuk tentera cuma aku khawatir sebab aku pakai cermin mata. Aku pakai cermin mata. Jadi keperluan untuk tentera ni mana boleh pakai cermin mata? Maka Hasan Al-Banna kata, kau usaha dan berserah pada Allah. Dan pemuda tu masih lagi kata, tapi saya pakai cermin mata. Dia kata, kau berusaha dan berserah pada Allah. Bila kali ketiga, Hasan Al-Banna sambung, kau berusaha dan berserah pada Allah, bukan berserah pada cermin matamu. Nampak tak? Bila kita terikat dengan satu benda, kita nak maju, nak ke depan. Kemudian kita datangkan batas. Saya pakai cermin mata. Jangan berserah pada cermin mata. Jangan jadikan cermin mata ni focal point yang mengalihkan kita punya pandangan kepada matlamat akhir. Jangan tawakal pada dirimu. Jangan tawakal pada cermin mata ni. Jangan serah pada cermin mata. Jangan menyerahkan untung nasibmu. Aku tak dapat ni sebab cermin mata. No. Jangan begitu. Belum pun usaha, kau dah kata kau tak dapat kerana cermin mata. Ustaz, sepatutlah kita baca tu, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Ya. Jangan engkau biarkan aku Serahkan semua urusanku pada diriku, atau jangan engkau serahkan urusan diriku, tinggalkan walau sekelip mata. Memang kita tak mampu, Allah tahu, sebab tu kena bergantung kepada Allah. Ya. Memang kita tak mampu. Dan ada lagi tak tahu benda ni kebenaran ke atau mungkin berdasarkan pengalaman manusia. Kan kita kadang tergigit lidah. Tergigit lidah. Sedangkan lidah selalu bernari-nari, menari-nari di celah gigi-gigi kan. Dalam mulut. Tapi ada masanya lidah tu tergigit. Ada yang sebut tentang itu Allah nak bagi ingat bahawa lidah yang kau rasa kau boleh kawal, yang selama ni menjadi kawan rapat gigi, jika Allah tarik rahmatnya, akan binasa. Rahmat itu bila ditarik, akan binasa. Lagi 10 minit. So, rupanya lidah kita, macam mana? Tanda Allah nak ingatkan kita, Allah tu ada, Allah berkuasa, Allah yang memelihara. Dan bila dia nak beri ingatan, sengaja gigi itu tergigit. Tapi bila kita tergigit lidah, apa yang kita rasa? Apa kita punya first impression? Wah, ada orang kutuk aku. Ada orang mengata aku ni sampai aku tergigit lidah. Itu punya buruk sangka kita tu kan. Sedangkan patutnya yang kita buat adalah istighfar mungkin. Mohon ampun pada Allah. Sejenak begitu, Allah boleh tarik rahmat. Semalam saya pergi buat kunjungan. Dia ni kena stroke, major stroke, dan dalam masa yang sama dia kencing manis. Bila stroke, dia tak boleh nak bergerak. Bila kencing manis, kaki dia kalau dah luka tu tak sembuh-sembuh. Dan dia dah sakit tu 3 tahun. Dia kena stroke tu dah 3 tahun. So,
Semalam tu pergi rumah dia besar. Rumah teres setingkat dekat Ceras. Besar rumah dia. Tapi bila dia cerita, anak bini dia tinggalkan dia. Anak bini dia tinggalkan dia, tak nak jaga dia. Dia ada 6 orang anak. Dan 6 orang perempuan. Dan dia sekarang seorang-seorang. Tak ada siapa jaga. Kalaupun ada nurse lelaki yang akan datang mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali untuk tolong mandikan, bersihkan diri dia. So kalau tak ada tu tak adalah. Kalau dia buang air, kat situ je lah. Berhari-hari. Dan satu sudut, kenapa Allah uji dia begitu? Kenapa sampai isteri yang sudah hidup sekian lama dengan dia tak sanggup untuk jaga atau tega untuk meninggalkan? Mungkinkah berlaku sesuatu sebelum ni sehingga seorang wanita boleh fed up dan meninggalkan? Wallahu a'lam. Tapi benda yang perlu kita fikirkan ialah dalam keadaan kita sihat sekarang ini, Allah boleh tarik bila-bila masa. Kemampuan, tenaga, kesihatan, sekelip mata. Bila-bila masa. So, kalaulah hidup kita dalam keadaan tamshi fil ardi maraha, berjalan dengan sombong di muka bumi, dan Allah tarik nikmat tu. Kita tak nak bila kita berada di bawah, orang yang dah lama berbulu dengan kita ni tepuk tangan. Hui. Itu tu sadis. Dan bayangkan selama ni dia tidak pernah pun menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, tempat bersandar, tempat berpaut. Dan kemudian Allah uji semacam itu. Barulah kita sedar dan nak kembali pada Tuhan. Well, itu masih belum terlambat sebenarnya. Itu peringatan besar supaya kita kembali pada Tuhan. Tapi pengajaran itu dalam bentuk yang sangat memeritkan lah. Sangat memeritkan. Sebab manusia ni, dia sangat tamakkan untuk diri dia. Dia sangat tamakkan kebaikan untuk diri dia. Kan ayat sebelum ni yang Allah sebut tentang gopoh gapah, kamu doakan kebinasaan seperti mana kamu nakkan kebaikan untuk diri kamu. Ayat mana entah tu? Kan manusia ni dia sangat suka kebaikan untuk diri dia. Kepentingan untuk diri dia. Lantas dia nafikan hak-hak orang lain. Kan wa kanal insanu makhzula tu. Apa? Dekat ujung. Alhamdulillah. Maka ayat seterusnya ialah afa asfakum rabbukum bil banin. Adakah Tuhan kamu telah memilih anak lelaki untuk kamu? Apa anak lelaki ni memang Tuhan dah pilih untuk kamu? Wattakhadha minal malaikati inasa, dan Tuhan mengambil untuk dirinya anak perempuan dari kalangan malaikat. Itu ke yang kamu fikir? Oh, yang baik-baik untuk kamu, yang lemah-lemah macam malaikat itu kamu anggap itu anak perempuan Tuhan. Macam tu, yang anak lelaki kamu suka. Ini Allah menempelak kafir Quraisy. Menempelak fikiran-fikiran manusia yang melihat lelaki ini sebagai superior, perempuan ini lemah.
Dan bayangkan, punyalah dia menanggap perempuan ni lemah sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Momokkan seperti beras kita belilah. Dan perempuan tak pernah salah. Bukan kata-kata itu kata-kata sarkastik untuk merendahkan perempuan. Menanggap lelaki lebih tinggi, perempuan ni second class, secondary. Tak terkait ke dengan ayat ni? Innakum lataquluna qawlan azima. Allah kata apa yang kau cakap itu besar, berat. Tapi kita jadikan apa? Jadikan lelucon. Benda buat gurau. Beras kita belilah. Allah kata apa? Apa yang kamu cakap tu besar. Apa asfakum rabbukum bil banin? Kau kata Tuhan mengurniakan kau anak lelaki dan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Wattakhadha minal malaikati inatha. Membeza-bezakan lelaki perempuan. Yang baik-baik semua dia nak. Yang lemah-lemah itu Tuhan. Anak yang baik-baik dihantar sekolah sains. Anak yang kurang cerdik hantar tahfiz. Oh, bukan rakyat sini, rakyat dekat Kongo sana. Venezuela. Lepas tu bila yang tak berapa cerdik ni masuk sekolah agama, belajar tahfiz, keluar jadi ustaz, maka dia buat fatwa-fatwa yang merapu. Sebab memang dia daripada awal tak berapa cerdik. Dia tak excellent. Lalu institusi agama itu dipandang hina. Yang cerdik semua dihalakan kepada situ. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa. So sampai dulu ayat 20, ayat 40. Next week kita akan sambung ayat 41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Kami telah datangkan, kami telah menerangkan contoh-contoh dalam Quran ini. Sarrafna, kami telah perincikan setiap satu dalam Quran. Liyadzakkaru. Untuk kamu beringat. Apa contohnya? Seperti yang sebelum ni. Seperti yang sebelum ni. So semuanya berkaitan dan tinggal lagi bagaimana kita memberi fokus kepada 12. Berapa? 13 ke 12 peraturan yang Allah gariskan? Saya cakap 13. 13 peraturan yang Allah gariskan. Kita perlu meletakkan fokus yang baru untuk kita capai. Mana yang dah capai target tu boleh tick, dan mana yang belum itu kita boleh usahakan sama-sama. Dan usaha itu kita bungkus. Usaha yang kita buat itu kita bungkus bersama tawakal pada Allah. Dan moga-moga kita semua berjaya melaksanakannya. Dan kita berharap agar kita, mungkin cucu keturunan kita adalah ada terpahat namanya dalam individu-individu yang membebaskan Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Allahumma amin. Allahumma amin Ustaz. Doa tadi memang dari sekarang dah kita kena berdoa untuk anak cucu dan kita kan. Salah seorang dari mereka kita pilih bakal syahid bersama-sama panji-panji Islam nantilah. Tapi sebelum tu kita kena muhasabah diri kita juga dululah. Alhamdulillah dengan Allah hantarnya kami untuk tadabbur surah Isra ni, sekurang-kurangnya bukalah mindset kita orang bahawasanya bukan mudah kan, bukan mudah, tetapi ada ikhtiar, ada usaha
usaha tu Allah tengok. Walaupun ada liku-liku yang kita akan lalui lah kan. Memang banyak benda tu dah sinonim dan dia jadi sebati dan kehidupan kita. Membazir, lepas tu kata perbuatan-perbuatan yang dalamnya apa daripada ayat 3 sampai ke 8 tu memang kita juruskan kepada kemurkaan Allah lah. Allah benci sikap-sikap, tapi alhamdulillah Allah bagi hidayah lah. Dan kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu dan kita bagi diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita insya-Allah Ustaz. Dengan hadam daripada ayat 1 sampai ke sekarang ni untuk nak sampaikan kepada ahli keluarga kita macam mana cara. Ayat Isra' ni sebenarnya kan pribadi meminta akhlak kita kan Ustaz. So alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas perkongsian pagi ni. Memang rasanya sukar untuk dilakukan perubahan-perubahan itu, tapi Allah pandang usaha kita kan. Apa lagi jangan give up usaha dulu kan insyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Mungkin Ustaz pernah ada urusan nanti perlu diselesaikan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak atas kepada pagi ni Ustaz ya. Kita jumpa lagi pada sesi yang datang. Harap Ustaz tak penting lah untuk sesi minggu depan insyaAllah. Ya Allah, insyaAllah. Terima kasih sebab-sebab semua. So dengan itu kita intensif kita tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya sebenarnya Kak Syida sebenarnya ada grup Gaza lah. Setiap bulan kami coalition untuk ke Gaza semua. So nak sampai kepada sahabat-sahabat dalam grup tu kan. So kita peranan kita ni lah. Ada ahli tu ada tak sampaikan kat dia orang. Surah apa? Kurang-kurangnya bagi dia orang dengar ni lah. Tak ada surah Al-Isra ni kan. Bukan sebenarnya kita bagi duit. Kita rasa kita dah sumbang yang terbesar dah kan. Tapi banyak benda tu yang menapis kita punya keberkesanan kepada kita, infak kita tu kan. Masya Allah subhanallah. Terima kasih sebab semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Kuliah Ustaz Indah jika diberi keizinan lah. Sebab dah PM Ustaz tak pada lagi. Tunggu dia punya ni insyaAllah. So terima kasih sebab semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Dengan itu saya end sesi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ma. Jumpa lagi insyaAllah ya. InsyaAllah.